murid-murid. Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini marilah kita mula membuat kerja lapangan geografi. Oh no, cikgu, saya tak tahu buat. Jangan risau, cikgu akan membimbing kamu dari mula hingga kamu hantar kerja lapangan kepada cikgu kamu. Mari kita bermula. Panduan kerja lapangan geografi tingkatan 2. Tajuk yang dipilih oleh cikgu pada tahun ini ialah pengangkutan awam. Jadi murid-murid boleh menjalankan kajian ini di kawasan persekitaran rumah atau sekolah anda dan tambahkan nama tempat di belakang tajuk. Contohnya di sini, cikgu telah memilih kawasan persekitaran sekolah saya iaitu Taman Universiti. Tajuk kerja lapangan cikgu sekarang ialah pengangkutan awam di Taman Universiti Skudai. Ini merupakan kehendak soalan yang biasanya akan diedarkan oleh cikgu geografi kepada murid-murid. Yang pertama ialah tentang tajuk kerja lapangan. Yang kedua, kajian tersebut haruslah merangkumi perkara berikut: latar belakang kawasan kajian, peta lakar kawasan kajian, definisi dan konsep pengangkutan awam, jenis-jenis pengangkutan awam, masalah pengangkutan awam di kawasan kajian, cadangan penambahbaikan pengangkutan awam di kawasan kajian. Jadi dalam kerja lapangan murid-murid mesti merangkumi semua perkara ini. Jangan risau murid-murid, cikgu akan membimbing kamu menyiapkan semua perkara tersebut dalam laporan kamu. Langkah pertama, murid-murid perlu mengumpul maklumat. Murid-murid dikehendaki mengumpul maklumat tentang konsep atau definisi atau maksud pengangkutan awam, jenis-jenis pengangkutan awam, masalah-masalah pengangkutan awam, langkah-langkah atau cara-cara menambahbaikan pengangkutan awam. Maklumat ini boleh didapati dengan merujuk kepada sumber berikut. Yang pertama, buku teks geografi. Jadi, murid-murid boleh mencetakkan bahagian yang berkaitan dengan pengangkutan awam daripada buku teks anda. Yang kedua, buku rujukan. Ketiga, internet. Pelajar boleh melayari internet, pergi ke Google Search dan searchkan maklumat yang cikgu senaraikan di atas itu. Lepas tu, cetakkan maklumat itu keluar. Yang keempat, majalah atau surat khabar. Yang terakhir, borang soal selidik. Yang ini cikgu akan mengajar kamu menyediakan borang soal selidik dan lepas itu edar kepada penduduk tempatan untuk mengumpul maklumat daripada mereka. Langkah kedua, muka depan kerja lapangan. Murid-murid boleh menyediakan muka depan ini di sehelai kertas A4 berwarna putih ataupun kertas warna. Okey, muka depan kamu didahului dengan nama sekolah. Lepas tu kerja lapangan geografi tingkatan 2 tahun 2020. Diikuti dengan tajuk kerja lapangan dan nama kawasan kajian anda. Di bawah tulislah disediakan oleh nama murid dan tingkatan murid. Langkah ketiga, jadual kerja. Di dalam bahagian jadual kerja, murid-murid perlu mencatatkan aktiviti yang dijalankan sepanjang tempoh menyediakan kerja lapangan, iaitu dari hari pertama menerima tugasan hingga ke hari terakhir menghantar tugasan kepada cikgu geografi kamu. Baik, kita cuba lihat format untuk jadual kerja. Dia mesti ada bilangan,
Diikuti dengan ada tarikh dan hari. Dan belakang ialah aktiviti ataupun perkara. Okey, kita lihat contoh nombor 1. 2 hari bulan Ogos tahun 2020, hari Ahad. Okey, murid-murid mendengar taklimat kerja lapangan geografi di dalam kelas oleh Cikgu Tan. Jadi murid-murid boleh tukar ya mengikut nama cikgu geografi kamu. Okey, yang kedua ialah tarikh 3 hari bulan 8 tahun 2020, Isnin. Berbincang dengan cikgu geografi iaitu Cikgu Tan mengenai kehendak kerja lapangan tahun 2020. Ingat murid-murid, ini merupakan contoh yang cikgu bagi sahaja. Murid-murid perlu mengemaskini jadual ini mengikut aktiviti yang murid-murid menjalankan sepanjang tempoh menyiapkan kerja lapangan ini. Dan tarikh itu juga perlu tukar ya, tidak semestinya setiap hari. Hanya mengemaskinikan pada hari yang kamu ada menjalankan kerja lapangan sahaja. Ini semua ialah contoh yang cikgu bagi. Murid-murid jangan salin semua ini sebelum kamu menyiapkan kerja lapangan kamu. Okey, kamu ialah mengemaskini setiap kali kamu menjalankan kerja lapangan. Kamu lihat hari yang terakhir itu, cikgu ada tulis menghantar kerja lapangan kepada cikgu geografi untuk disemak. Sekiranya jadual kerja kamu tak ada hari pertama menerima kerja lapangan dan hari terakhir menghantar kerja lapangan, maka jadual kerja kamu adalah dianggap tidak lengkap. Langkah keempat, senarai kandungan. Murid-murid perlu sediakan sehelai tespek dan tulislah senarai kandungan yang mengandungi semua perkara yang berikut, iaitu penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan dan rujukan. Pelajar boleh salin daripada contoh yang cikgu bagi di sini. Tetapi untuk bahagian yang di belakang muka surat ini, pelajar kosongkan dulu. Sehingga murid-murid telah siapkan semua laporan kamu dan isikan muka surat untuk semua laporan, barulah isikan muka surat di bahagian ini. Langkah 5. Penghargaan. Dalam bahagian penghargaan, murid-murid perlu mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu, membimbing dan menyokong kamu menyiapkan kerja lapangan. Contohnya, guru, ibu bapa, pengetua, rakan-rakan dan penduduk tempatan. Setiap penghargaan itu mesti disertai dengan sebab. Di sini, cikgu ada berikan satu contoh penghargaan, tetapi murid-murid ingat kamu bebas menukarkan ayat tersebut dan juga sebab yang cikgu berikan di sini. Okey, kita cuba baca. Penghargaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru mata pelajaran geografi, cikgu siapa. Jadi murid-murid letakkan nama cikgu geografi kamu di sini kerana telah membimbing saya menjalankan kerja lapangan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan yang bernama siapa dan siapa kerana sering membantu bersama dalam mencari maklumat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya iaitu Encik siapa, letakkan nama ayah di sini, dan puan siapa, letakkan nama ibu, kerana memberi sokongan dan semangat kepada saya untuk menyiapkan kerja lapangan geografi saya. Murid-murid juga boleh mengucapkan terima kasih kepada pengetua kerana telah memberikan kebenaran kepada murid-murid untuk menjalankan kerja lapangan.
Selain itu, untuk penduduk tempatan ialah nak mengucapkan terima kasih kepada mereka kerana sudi menjawab borang soal selidik yang diedarkan dan memberikan pendapat mereka. Langkah ke-6. Pendahuluan. Dalam bahagian pendahuluan, murid-murid perlu memperkenalkan tajuk kerja lapangan, perkara yang dikaji dan sebab lokasi tersebut dipilih. Kesesuaian tajuk dengan kawasan kajian juga perlu ada di sini. Okey, contohnya, saya dan rakan telah bekerjasama untuk menjalankan kerja lapangan berkaitan dengan letakkan tajuk kerja lapangan di sini. Saya membuat kajian tentang jenis-jenis pengangkutan awam dan masalah pengangkutan awam yang dihadapi oleh penduduk di kawasan Taman Universiti. Selain itu, saya juga memberi cadangan penambahbaikan pengangkutan awam di Taman Universiti. Ingat pelajar, untuk kerja lapangan geografi, kamu mesti selalu kaitkan kawasan kajian kamu dengan laporan anda. Okey, antara sebab pemilihan kawasan kajian adalah kawasan ini berhampiran dengan rumah dan sekolah saya. Jadi memudahkan saya menjalankan kajian. Murid-murid juga boleh memberikan sebab-sebab yang lain. Baik, kerja rumah, kerja lapangan minggu pertama. Kerja yang mesti dilengkapkan oleh murid-murid pada minggu pertama ialah mengumpul maklumat, membuat muka surat depan, merangka jadual kerja. Pelajar ingat, jadual kerja ini hanya mengemaskinikan aktiviti yang dilakukan pada minggu pertama sahaja. Okey, yang keempat, menyediakan senarai kandungan. 5. Menulis penghargaan. Dan 6 ialah menulis pendahuluan. Pelajar ingat, mesti siapkan kerja ini ya pada minggu pertama. Baik, cikgu. Sekiranya murid-murid menghadapi masalah semasa menyiapkan kerja lapangan, murid-murid boleh tinggalkan komen di bawah ya. Pada video siri 2, cikgu akan menunjukkan cara menentukan objektif kajian, latar belakang kawasan kajian, melukis peta lakar kawasan kajian dan menentukan kaedah kajian. Terima kasih kerana menonton video kerja lapangan geografi siri pertama. Saya berharap video ini dapat membantu murid-murid menjalankan kerja lapangan geografi anda. Mohon sokong cikgu dengan tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Terima kasih, jumpa lagi.